Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita sambung pada kata syarah hafizahullah. Wa aujuhu ada nusukaini ay al-haji wal umrah thalathatun. Okay, kita berhenti kat situ kan itu. Baik, jadi hari ni nak pakai handset aja. Internet, laptop masalah. Jadi tak ada slide lah, kita cuma pakai kitab je hari ni. Baik, qala syarih hafizahullah wa aujuhu ada'in nusukaini ay al-haji wal umrati thalathatun. Dan cara-cara melaksanakan dua ibadat, iaitu haji dan umrah, ada tiga. Baik, semua boleh dengar jelas. Dan boleh nampak apa yang nak share. Okey. Baik. Allahu Akbar. Okey. Jadi hari itu pun kita dah masuk dah. Kita sebut secara ringkas cara-cara melaksanakan ibadat. Ibadat ni ada tiga, iaitu ada yang disebut sebagai ifrad, yang kedua tamattu', dan yang ketiga qiran. Apa itu haji ifrad, apa itu haji tamattu', dan juga apa itu haji qiran. Secara ringkasnya kita dah sebutlah dalam pengajian sebelum ni. Jadi kita tengok kat sini apa yang dalam kitab ni lah, apa yang disebut. Jadi kata syarah, al-ifrad wa huwa an yuhrima bil haji wahdahu. Al-ifrad wa an yuhrima bil haji wahdahu wa la yushtaratu an ya'tiya ba'dahu bi umratin fa in lam ya'tamir kana ifradan mafdula. Wa summiyal ifradu bidzalika li-ifradi kullin minal haji wal umrati bi ihramin wa amal. Okey. Apa dia haji ifrad? Haji ifrad kata syarah wa huwa an yuhrima bil haji wahdahu. Haji ifrad itu ialah seseorang tu ihram dengan haji sahaja. Dia hanya ihram, iaitu masuk dalam ibadat haji, iaitu dia niat masuk dalam ibadat haji, iaitu dia niat masuk ibadat haji sahaja. Maksudnya dia tidak sertakan haji dan juga umrah. Kalau dia sertakan haji dan juga umrah, kalau dia buat sekali, itu dinamakan qiran. Yang ni dia hanya niat untuk melakukan haji sahaja. Baik. Kemudian tak apalah kita sebut luar dulu, iaitu haji ifrad, iaitu seseorang tu melaksanakan haji dahulu, kemudian dia melaksanakan umrah dalam tahun yang sama. Maknanya selepas dia habis amalan-amalan haji, sebelum berakhirnya bulan Zulhijjah. Dia dah buat ibadat umrah. Maka pada ketika tu haji ifrad yang dilakukan tu dikira sebagai jadilah dia sebagai haji ifrad yang afdal daripada tamattu' dan juga qiran. Sebab kalau dia buat haji sahaja dan tak buat umrah, kita panggil ifrad juga. Maknanya dia asingkan. Dia asingkan, dia menunggalkan ataupun mengasingkan ibadat haji dengan ibadat umrah. Maksudnya ibadat haji dia buat asing, ibadat umrah dia buat asing. Sebab tu dipanggil ifrad. Jadi kalau dia buat haji tapi tidak buat umrah, pada tahun yang sama tetap dinamakan haji dia haji ifrad. Tapi dari sudut afdal ataupun tidak, kita kata tidak afdal lah di sisi mazhab Syafi'i. Sebab di sisi mazhab Syafi'i, haji ifrad yang afdal tu iaitu haji ifrad yang diikuti dengan umrah
selepas haji itu pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama. Itu syarat dia lah. Jadi kalau dia buat haji, lepas tu umrah dia buat tahun depan. Maksudnya habis Zulhijjah, masuk Muharram, baru pula dia buat haji. Jadi waktu tu kalau nak dinisbahkan ifrad haji yang dia buat, haji ifrad yang dia buat dengan tamattu' lebih afdal. Sebab tu kata syarah di sini, dia kata wala yushtaratu an ya'tiya ba'dahu bi umratin. Tak syarat pun orang yang melakukan haji ifrad ni dia mendatangkan dengan ibadat umrah selepasnya. Maknanya tak syarat dia buat ibadat umrah selepas haji itu. Cuma umrah selepas haji itu syarat nak dapat ifrad yang afdal. Fa in lam ya'tamir, maka jika ia tidak melakukan umrah selepas haji, kana ifradan mafdula. Jadilah ifrad, haji ifrad yang dia buat tu haji ifrad yang mafdul, maksudnya kurang dari sudut kelebihan berbanding tamattu' dan juga qiran. Jadi dari sudut kelebihannya kuranglah. Dia nak lebih, umrah mesti dibuat dalam tahun yang sama. Kenapa dinamakan ifrad? Wasummiyal ifradu bidzalika, dan dinamakan haji ifrad tu dengan ifrad. Kenapa haji haji yang kita buat dia, kita asingkan dia dengan umrah, kita tak buat sekali, dinamakan haji ifrad. Dinamakan sedemikian li ifradi kullin minal haji wal umrati bi ihramin wa amal. Kerana menunggalkan tiap-tiap satu daripada ibadat haji itu dengan ihram dan juga amal. Maksudnya ibadat haji kita niat asing, ibadat umrah kita niat asing. Amalan haji, amalan umrah tak campur. Kita akan lebih faham bila kita tengok haji qiran. Haji qiran, kita sebut dulu sikit. Haji qiran, kita buat haji dan juga umrah dan satu niat. Maknanya kita niat tu, kita niat dua-dua sekali. Sahaja aku melakukan haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Jadi ibadat qiran ni kita buat dua-dua sekali, tapi ketika melaksanakan ibadat tu kita akan buat pekerjaan haji. Maknanya dia akan tawaf, dia akan sa'i, lepas tu dia akan wukuf di Arafah. Dia buatlah pekerjaan haji tu, ibadat haji. Lepas tu dia buat ibadat haji, amal-amal haji, tapi dia dapat dua-dua sekali. Dia dapat haji dan dia juga dapat umrah. Itu qiran. Tapi ifrad ni tak, dia buat asing-asing. Haji buat asing, umrah dia buat asing. Jadi nanti dia ada dua tawaf, dia ada dua sa'i. Semua tu dia akan jadi ada dua kali bercukur ataupun bergunting. Semua tu dia akan jadi dua. Berbeza dengan haji qiran, hanya satu sahaja. Jadi cara melaksanakan yang pertama, yang paling afdal dalam mazhab kita Syafi'i adalah haji ifrad. Iaitu dia buat haji dulu, kemudian diikuti dengan umrah dalam tahun yang sama. Baik, yang kedua at-tamattu'. Haji tamattu' wa huwa an yuqaddimal umrata 'alal haji. Summa ba'da faraghihi minha yuhrimu bil haji fi ashhurihi. Baik. Tamattu'. Apa dia haji tamattu'? Haji tamattu' ni seseorang itu mendahulukan umrah ke atas haji. Maksudnya dia buat dulu ibadat umrah, kemudian selepas summa ba'da faraghihi minha, kemudian selepas selesainya ia daripada umrah, yuhrimu bil haji fi ashhurihi. Dia melaksanakan haji pada bulan-bulan haji. Yang ni pun nak disebut sebagai tamattu'. Ni kata tamattu' yang disebut di sini iaitu umrah yang dibuat dalam bulan haji. Umrah yang dibuat dalam bulan haji. Maksudnya masuk bulan haji, kita sebut sebelum ni 2 bulan 10 hari. Iaitu bermula daripada Syawal
lepas tu Zulqa'dah, lepas tu 10 hari daripada Zulhijjah. Jadi katalah masuk bulan Syawal, dia dia buat umrah dulu. Dia buat umrah dalam bulan Syawal. Lepas tu barulah dia duduk tunggu kat situ sampai bulan haji, baru sampai nak wukuf di Arafah, barulah dia niat haji. Jadi orang ni dinamakan umrah dia umrah tamattu'. Haji dia dinamakan sebagai haji tamattu', iaitu umrah dibuat dalam bulan haji, lepas tu diikuti dengan ibadat haji. Nama haji yang macam tu dinamakan haji tamattu'. Okey, kenapa dinamakan tamattu'? Wa summiyat tamattu'u bidzalika li tamattu'ihi bi mahdhuratil ihram bainan nusukaini. Jadi dinamakan haji tamattu' tu dengan nama tamattu'. Apa munasabah dia? Tamattu' ni bersedap-sedap. Jadi apa munasabah dinamakan haji tu dengan tamattu'? Dia kata li tamattu'ihi bi mahdhuratil ihram bainan nusukain. Kerana bersedap-sedapnya seseorang tu, orang yang buat haji tamattu' ni, dengan perkara-perkara yang dilarang ketika ihram di antara dua ibadat. Jadi bila orang buat haji tamattu', dia akan buat umrah dulu. Bila selesai buat umrah, dia akan tunggu untuk buat haji pula. Jadi mula ibadat haji ni kemuncak dia 9 hari bulan lah, 9 hari bulan Zulhijjah. Kan? Tu kemuncak dia. Jadi dalam masa dia di antara masa dia buat umrah dan masa kemuncak haji tu, sebelum dia niat tu, jadi pada waktu tersebut dia bebas daripada perkara-perkara yang dilarang ketika melaksanakan ihram. Sebab kalau dia niat haji, dia duduk dalam ihram, jadi macam-macam dia tak boleh buat lah. Nak potong kuku tak boleh, nak gunting rambut tak boleh, nak pakai wangi-wangian tak boleh. Jadi ada banyak perkara-perkara yang dilarang, dia tak boleh buat. Tapi bila dia buat haji tamattu', dia buat umrah, dia selesai umrah tu, kira dia dalam keadaan halal. Jadi dia boleh buat semua larangan-larangan tersebut. Maknanya dia dapat bersedap-sedap dengan larangan-larangan yang dilarang bagi orang yang dalam ihram. Jadi disebabkan tu dinamakan haji ni sebagai haji tamattu'. Yang ketiga al-qiran. Al-qiran wa huwa an yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Qiran adalah seseorang itu berihram haji dan umrah sekali. Dia buat umrah dan haji serentak. Maknanya dalam niat dia tu, macam nak sebut tadi, dia kata nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sajaku melaksanakan haji dan umrah dan berihram dengan keduanya kerana Allah Ta'ala. Ataupun dia niat umrah, kemudian dia niat haji, pun boleh juga macam tu, dinamakan qiran juga. Dia niat umrah dulu, lepas tu sebelum dia melaksanakan amalan umrah, pekerjaan umrah, ataupun kita kata sebelum dia melaksanakan ibadat umrah tu, dia niat haji pula. Dia niat haji. Dia masukkan ibadat haji ke dalam ibadat umrah yang dia niat tadi. Waktu ni pun jadi qiran juga. Tapi ingatlah, dia niat umrah dulu, lepas tu dia masukkan ibadat haji ke dalam ibadat umrah tersebut. Maknanya dia niat umrah, lepas tu sebelum dia buat ibadat umrah tu, dia niat buat ibadat haji. Waktu tu baru jadi qiran. Tapi kalau dia niat haji dulu, lepas tu dia kata aku nak buat qiran lah, jadi dia nak masukkan, dia nak niat pula umrah, atas dasar nak jadikan haji dia tu haji qiran. Waktu ni ulama kata tak boleh. Waktu ni tak boleh. Kalau dia dah niat haji dulu, tak boleh nak masukkan umrah dalam haji. Tapi kalau dia niat umrah dulu, boleh dia niat haji selepas tu dan jadi haji qiran. Jadi sama ada dia niat terus dua-dua, ataupun dia niat umrah dulu, lepas tu dia masukkan ibadat haji ke atas umrah.
Inilah yang disebut oleh syarah au yuhrima bil umrati summa yudkhila 'alaiha al-hajja qabla syuru'ihi fi a'malihi. Ataupun dia berihram dengan umrah, kemudian dia memasukkan ke atas umrah itu haji qabla syuru'i, sebelum dia melaksanakan, dia mula buat, dia mula masuk pada amalan-amalan umrah. Thumma ya'mala amal al-haji. Kemudian dia buat amal haji. Dia tak buat amal umrah. Kemudian dia melaksanakan amalan-amalan haji. Fis suratani pada kedua-dua gambaran masalah di atas. Apa dia dua gambaran masalah di atas? Gambaran yang pertama, dia niat dua-dua sekali, haji dan umrah sekali serentak. Gambaran yang kedua, gambaran masalah kedua, dia niat umrah dulu, kemudian dia masukkan ibadat haji sebelum dia melaksanakan amalan umrah. Okey. Itu pada kedua masalah gambaran masalah tu. Fayahsulani, maka terhasillah kedua-duanya, iaitu terhasillah haji dan juga umrah. Terhasil haji dan juga umrah. Jadi dia niat dua-dua terus, ataupun dia niat umrah dulu, kemudian dia masukkan haji, dinamakan haji qiran juga. Lepas tu dia buat amalan haji sahaja. Maksudnya, bila dia masuk ke Mekah, dia hanya perlu buat tawaf. Dia hanya buat tawaf kudum lah. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Kemudian dia tunggulah. Kalau dia nak sa'i, boleh sa'i. Kalau dia nak tunggu nanti, selepas tawaf ifadah pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi dia tunggulah sampai 9 hari bulan nanti, sampai wukuf di Arafah tu. Jadi dia wukuf. Lepas tu mabit di Muzdalifah apa semua tu, nanti kita akan sebutkanlah satu-satu perjalanan dia. Wukuf di Arafah, lepas tu melontar jamrah, lepas tu dia balik pergi ke Mekah, tawaf, lepas tu sa'i kalau belum sa'i, lepas tu bergunting ataupun bercukur, lepas tu selesai ibadat haji dia buat tu. Tapi dia dapat dua-dua sekali, dia dapat haji dan juga umrah sebab dia niat dua-dua. Ni kelebihan qiran lah, tapi kita kata tak banyak kerja yang dia nak kena buat. Sebab dia buat satu amalan saja, tapi dia dapat dua-dua sekali. Tapi kena dam. Samalah juga tamatuk pun kena dam. Sembelih sekok kambing. Okey, jadi masalah Sayyidina Muhammad, nak terangkan sikitlah dia punya perjalanan. Perjalanan tiap-tiap ibadat yang dilakukan. Kita mulakan dengan ifrad, lepas tu tamattu', kemudian qiran. Baik, jadi haji ifrad, orang tu akan buat haji dulu. Jadi katalah dia masuk Mekah. Dia masuk Mekah tu, dia pun masuk lewat dah, kan. Jadi dia masuk lewat ni, dia kata aku nak buat haji ifrad. Satu aku masuk lewat. Kemudian jadi tak perlulah aku nak buat tamattu', kan. Kalau sebab dia punya waktu dengan wukuf di Arafah tu tak panjang. Dia masuk 6 hari bulan, 7 hari bulan macam tu. Jadi dia kata dia nak buat haji ifrad. Baik, jadi bila nak buat haji ifrad, dia daripada luar, macam kita ni lah. Kita sebut afaqi. Afaqi ni orang yang datang daripada luar. Daripada luar Mekah disebut sebagai afaqi. Dalam kitab dia akan sebutlah. Jadi kita akan niat di miqat. Kalau kita daripada Madinah, kita akan niat di Zulhulaifah. Di satu tempat nama dia Zulhulaifah. Sekarang ni terkenal dengan nama Abyar Ali. Kan? Jadi dia akan niat di situ. Dia niatlah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku melaksanakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi dia pun masuk
masuk Mekah. Jadi bila dia masuk Mekah, apa yang dia buat? Yang pertama sekali dia akan tawaf kudum. Dia akan tawaf kudum. Ini haji ifrad. Dia akan tawaf kudum. Dia tawaf kudum. Lepas tawaf kudum tu dia boleh buat sa'i. Dia boleh buat sa'i. Sa'i kita boleh pilih sama ada sa'i dibuat selepas tawaf kudum ataupun dibuat selepas tawaf ifadah. Kalau sa'i dah dibuat selepas tawaf kudum, maka tidak perlu lagi dibuat selepas tawaf ifadah. Jadi dia boleh pilih. Dia boleh pilih. Sebab tu dalam rukun haji kita sebut tertib pada kebanyakan rukun. Bukan semua perlu tertib. Sebab sa'i kita boleh kedepankan. Sama ada kita dahulukan daripada tawaf rukun ataupun kita takhirkan daripada tawaf rukun. Jadi haji ifrad ni dia masuk dalam saya ada gambar nak letak kat slide dah. Nak tunjuk tapi sebab internet dekat komputer ni tak boleh nak pakai. Jadi saya nak sebut macam ni lah. Jadi hampa boleh cari sendiri mungkin gambaran-gambaran yang boleh membantu di Syekh Google. Buat tanya dia. Nanti dia bagi ya. Okey. Jadi dia masuk Mekah. Dia buat tawaf kudum. Lepas tawaf kudum dia boleh pilih sama ada nak sa'i selepas tu ataupun dia nak sa'i nanti selepas tawaf ifadah. Katalah dia tak mau sa'i. Dia nak sa'i nanti. Okey, tak apa, lepas tawaf tu dia duduk dalam keadaan berihram. Jadi dia kena jagalah mahzuratul ihram tu, perkara-perkara yang dilarang ketika dalam ihram. Sampailah 8 hari bulan hari tarwiyah disebut sebagai dikenali sebagai hari tarwiyah. Jadi hari ke-8 tu dia pun akan bergerak lah. Dia akan bergerak daripada Mekah ke Mina. Mereka akan bergerak ke Mina. Sebab nanti 9 hari bulan selepas zawal mereka akan wukuf di Arafah. Mereka akan wukuf di Arafah. Jadi dia pun akan pergi ke Mina dulu, duduk di situ. Sampailah bermalam di situ sampailah 9 hari bulan. 9 hari bulan dia pun akan berjalan untuk memasuki Mina. Tapi dia pun tak masuk Mina lagi. Dia pun duduklah di duduk nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita ikut tertib yang diajak tu dan seperti mana Nabi SAW buat, Nabi semayang dulu di Masjid Namirah. Masjid Namirah tu dekat dengan had, dekat dia sebahagian masjid tu yang Natal termasuk dalam Mina. Sebahagiannya keluar daripada Mina. Jadi semayang dulu di situ. Semayang lepas masuk Zuhur, semayang Zuhur. Lepas tu lepas tu barulah masuk ke Mina. Okey, selepas tu baru masuk ke Mina. Jadi wukuf di barulah masuk ke Arafah. Masjid Namirah tadi sebahagiannya dalam Arafah, sebahagian dalam Arafah, sebahagiannya luar Arafah. Jadi selepas Zuhur, pas sembahyang Zuhur barulah masuk ke bumi Arafah dan berwukuf di situ. Kemudian malamnya selepas maghrib tu akan bertolak ke Muzdalifah untuk bermalam di sana, untuk mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah bermula waktu dia separuh malam yang kedua. Jadi separuh malam yang kedua tu dia akan mula mabit di Muzdalifah. Cuma dia akan bertolak tu kira lepas maghrib tu. Lepas maghrib tu dia akan bertolak daripada bumi Arafah untuk mabit di Muzdalifah. Jadi separuh malam yang kedua tu masuklah waktu mabit di Muzdalifah. Masuk juga waktu untuk kita kata waktu tawaf. Kan? Jadi mabit di Muzdalifah esoknya lah, keesokan harinya dia akan melontar Jamratul Aqabah. Hari 10 hari bulan tu. Hari raya tu dia pun akan lontar satu lontaran sahaja.
Kemudian dia akan balik ke Mekah untuk tawaf. Untuk tawaf rukun ataupun disebut sebagai tawaf ifadah. Selepas tawaf, dia akan sa'i kalau belum sa'i. Tadi dia tak sa'i lagi, dia akan sa'i lah. Lepas sa'i tu dia akan bercukur ataupun bergunting. Lepas tu selesailah dia punya rukun-rukun haji. Cuma berbaki wajib-wajib haji. Maka dia akan ke Mina balik untuk bermalam di Mina selama 3 hari, iaitu hari ke-11, hari ke-12 dan juga hari ke-13. Dan pada hari-hari tersebut dia akan melontar ke 3 jamrah. Jamrah sughra, wusta dengan kubra. Satu hari itu ada 3. Esok tu 3, hari ke-12 dan juga hari ke-13. Habislah haji dia. Jadi kita dapat faham kat sini amalan-amalan haji ni pada hari ke-9, 10, 11, 12 dan 15. Dan 13, 5 hari. Cuma dia akan mula bergerak tu hari ke-8. Ke hari 8 tu dia akan mula bergerak. Jadi 5 hari tu lah. 5 hari tu. Nampak macam sikit. Tapi sebenarnya dengan dalam keadaan pakai macam tu, mungkin dia akan jadi rasa lama. Dengan panah, terik dan sebagainya. Baik. Itu haji ifrad. Dia buat haji. Lepas dia habis selesai buat haji tu, dah 13 bulan tu, dia selesai buat haji, dia balik ke Mekah. Dia nak tunggu buat umrah nanti ke, nak rehat dulu seminggu, lepas tu baru umrah, tak ada masalah. Yang penting umrah dibuat dalam bulan tu, sebelum habis bulan Zulhijjah. Maka dinamakan sebagai ifrad yang afdal. Dia dapat ifrad yang afdal. Baik, itu kalau buat haji ifrad. Kalau buat haji tamattu', kalau kita nisbah, kita orang Malaysia ni, kita nak ke sana, kita nak buat haji tamattu', sebab kita kata tempoh kita pi ni awal. Jadi banyak masa antara amalan-amalan haji tu nak dibuat dengan hari kita sampai tu. Jadi kita pun pilihlah buat haji tamattu'. Jadi kita masuk, bila kita melalui miqat, kita sampai ke miqat, kita akan niat umrah. Kita akan niat umrah lah. Kita akan niat umrah dan kita akan buat umrah dulu. Sampai kita akan buat tawaf ifadah, bukan tawaf kudum. Kita akan buat tawaf ifadah, maksudnya tawaf rukun umrah. Sampai kita masuk sahaja Mekah, maka kita akan buat tawaf rukun umrah. Lepas tu kita akan sa'i. Lepas tu kita akan bercukur ataupun bergunting. Selesai kita punya umrah. Boleh tukar pakaian macam biasa dan duduk relax. Itu nama dia tamattu'. Kemudian 5 hari bulan dia niat. Ataupun 6 hari bulan. Dia niat sebab dia nak puasa. Sebab orang yang buat haji tamattu' dia kena, orang yang buat haji tamattu' dia kena sembelih seekor kambing. Kalau tak boleh, baru puasa 10 hari, 3 hari dalam keadaan ihram, dan 7 hari selepas dia pulang ke negeri dia. Tu kalau masalah dia tak ada binatang untuk disembelih, jadi dia akan niat pada 5 hari bulan tu lah, untuk puasa pada 6 hari bulan, 7 dan juga 8. Tapi tak apalah, kita katalah dia sembelih, jadi dia boleh niat pada 8 hari bulan tu. 8 hari bulan ataupun 9 hari bulan. Dia niat nak buat haji. Dia nak niat di mana? Dia niat di Mekah. Dia niat di Mekah. Tadi dah buat dah umrah, dah selesai. Jadi niat nak buat haji. Jadi nak buat haji, dia pergi dah 8 hari bulan tu, dia pergi ke Mina. Lepas tu macam tadilah, sama macam amalan-amalan pada haji ifrad tadi. Jadi orang ni dikira sebagai haji tamattu', dia buat umrah dulu, kemudian dia buat haji. Adapun qiran, dia buat sekali. Dia nak masuk ke Mekah tu, sampai ke miqat, dia niat haji dan juga umrah. Masuk saja Mekah, dia niat, dia tawaf kudum, iaitu tawaf selamat datang. Tawaf selamat datang. Okey. Lepas tu dia tunggulah tawaf selamat datang. Lepas tu sama ada dia nak sa'i ataupun tidak, dia boleh pilih. Lepas tu dia tunggu untuk buat pekerjaan haji. Jadi kita faham daripada tiga-tiga jenis haji ni, tawaf kudum hanya ada pada haji ifrad dan juga haji qiran. Tawaf kudum hanya ada pada haji ifrad dan juga qiran. Adapun yang buat haji tamattu', dia tak ada lah tawaf kudum tu. Sebab dia masuk-masuk dia kena buat tawaf rukun
umrah. Baik. Mudah-mudahan jelas lah. Kata syarah, kita masuk balik ke alam syarah. Tak habis lagi no. Sumiyal kiran tu. Kenapa kiran dinamakan kiran? Kenapakah haji kiran dinamakan kiran? Sebab kiran ni dia sertakan ataupun kampuhkan kedua-dua sekali. Sumiyal kiran bidzalika liqarnihi bainal haji wal umrah. Kerana dia sertakan di antara haji dan umrah. Buat sekali. Lepas tu mana yang lebih afdal? Wa afdalul awjuhis salasah indal imam Syafi'i rahimahullah al-ifrad bi syarti an ya'tamira fi nafsi sanah allati hajja fiha wa illa sara tamattu'u wal kiranu afdala minhu. Dia kata cara yang paling afdal daripada tiga-tiga tadi di sisi Imam Syafi'i rahimahullah adalah ifrad, tapi dengan syarat dia melakukan umrah pada tahun yang sama, itu pada tahun yang dia melaksanakan haji itu. Dan jika tidak melaksanakan umrah pada tahun yang sama, sarat tamattu'u wal kiran afdala minhu, maka jadilah haji tamattu' dan kiran tu lebih afdal daripada haji ifrad. Jadi perbahasan kita ni, perbahasan apa ni? Jadi perbahasan kita ni adalah tentang fardu haji yang pertama, iaitu ihram. Cuma dia sebutlah cara dalam syarah dia sebut cara-cara melaksanakan haji. Jadi rukun yang pertama niat ihram, iaitu niat masuk dalam ibadat haji. Dan rukun yang kedua kata musannif rahimahullah wal wuqufu bi Arafah. Rukun yang kedua adalah wukuf di Arafah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al hajju Arafah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam haji adalah Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ringkas saja kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, haji itu adalah Arafah. Jadi adakah haji itu dengan semata-mata kita wukuf di Arafah? Jawapannya tidak. Haji itu bukan semata-mata wukuf di Arafah. Tapi kalam Nabi ni apa ulama faham daripada perkataan al-hajju Arafah? Kata ulama Arafah ni rukun besar dalam ibadat haji. Siapa yang luput ataupun tidak dapat wukuf di Arafah, maka tidak adalah haji bagi dia pada tahun tu. Jadi siapa yang dah niat, dia niat dah, tapi dia tidak dapat wukuf di Arafah. Dia niat dah, tapi sebab sesak sangat ni, dia tak dapat nak wukuf di Arafah. Maka apa yang dia perlu buat? Adakah dapat haji pada tahun tu? Tak dapat haji. Jadi orang ni kena buat apa? Dia pergi ke Mekah. Dia macam mana dia nak tahallul? Sebab tadi dia dalam ihram. Dia nak tahallul macam mana? Jadi kata ulama, dia tahallul dengan tahallul umrah. Maksudnya dia pergi ke Mekah, dia tawaf, dia sa'i dan dia bercukur. Jadilah tahallul. Dijadikan ibadat itu jadi ibadat. Jadi tahallul itu tahallul kita sebut sebagai tahallul umrah. Bandingan perkataan Nabi ni al-hajju Arafah ni seperti mana hadis yang disebut at-taubatun nadamah. Taubat itu menyesal. Nabi sebut taubat itu menyesal. Adakah taubat tu dengan semata-mata menyesal? Taubat tu bukan semata-mata menyesal. Kalau kita menyesal pun kita buat, lepas tu kita buat lagi. Itu bukan namanya taubat. Cuma nak bagi tahu menyesal itu kita kata orang kata rukun yang paling besar. Menyesal lah yang membawa kepada seseorang tu meninggalkan maksiat-maksiat yang dilakukan dan membawa kepada keazaman yang kuat pada diri seorang tu untuk meninggalkan maksiat yang dia buat. Sebab tu rukun taubat tu 3 kan. Lepas tu yang pertama dia menyesal ke atas hadap maksiat yang dia ke atas maksiat yang dilakukan. Yang kedua, dia meninggalkan ataupun kita mencabut ataupun buang maksiat-maksiat yang dia buat sebelum ni. Mana tak buat dah. Yang ketiga, dia azam tidak akan buat lagi. Itu ada rukun rukun taubat.
Jadi bandingan dia seperti kata Nabi itulah at-taubatun nadamah. At-taubatu an-nadamah. Jadi dalam hadis ni Nabi sebut al-hajju arafah man jaa lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adrakal hajja. Barang siapa yang datang pada malam jamak. Apa maksud malam jamak? Iaitu malam malam mabit di Muzdalifah tu. Bawah tu pun dia tolonglah. Ai lailatal mabit bil Muzdalifah wa hiya lailatul Eid. Malam raya tu lah. Malam raya. Esok tu raya, malam tu. Itu dinamakan disebut sebagai lailata jam'in. Jadi siapa yang datang pada malam tu, malam mabit di Muzdalifah tu, ataupun kita kata malam raya tu, sebelum fajar. Sebelum fajar. Dia datang dan ada di bumi Arafah. Faqad adrakal hajja, maka dia telah dapat haji. Sebab tu kalau kita cuba ingat balik, syarat istita'ah antaranya imkanul masir. Maknanya, apa maksud imkanul masir? Maksudnya waktu yang berbaki selepas syarat-syarat istita'ah yang lain dah ada. Waktu yang berbaki cukup untuk dia sampai ke bumi Arafah untuk berwukuf di sana. Jadi waktu wukuf bermula selepas zawal sampailah subuh 10 hari bulan tu. Subuh hari raya tu lah. Jadi kalau dia dapat sampai sebelum subuh, maka dia dapat haji. Cuma dia kena buatlah mana yang berbaki. Kemudian kata syarah lagi, wa wajibul wukuf wujudul muhrim bi ardi Arafah lahzatan min ba'di zawalil yaumi tasi' min dzil hijjah ila tulu'i fajri yaumin nahri bi syarti kaunihi aqilan. Apa dia wajib wukuf ni? Wajib wukuf dia kata adanya seseorang yang berihram tu, yang buat haji itulah, dia ada di bumi Arafah walaupun kita kata lahzah, seketika, walaupun dia ada tu seketika, min ba'di zawalil yaumi tasi', selepas zawal hari ke-9. Selepas zawal hari ke-9 daripada Zulhijjah sampailah terbitnya fajar hari nahar. Itu waktu itulah yang penting dia ada ataupun dia ada di bumi Arafah pada mana-mana waktu tersebut. Daripada waktu selepas zawal tu sampailah subuh hari raya tu, pada mana-mana waktu dia mesti ada di situ. Dengan syarat dia tu dalam keadaan yang berakal. Jadi kalau dia tak berakal, gila ke, tak jadi wajib wukuf tu tidak ada. Tidak tak apa. Nanti dia akan sebut, pun tak pasti. Ada syarat tawaf dia sebut. Syarat-syarat sa'i wukuf. Tapi kita tengok nanti. Baik. Yang ketiga, wat tawafu ba'dal wukuf. Fardu haji yang ketiga adalah tawaf selepas wukuf. Tawaf selepas wukuf ni lah yang dinamakan dengan tawaf al-ifadah. Wa huwal musamma bi tawafil ifadah. Tawaf selepas wukuf ni lah yang dinamakan dengan tawaf ifadah. Dalil wajib dia apa? Wa dalilu wujubihi qauluhu ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Dalil wajib tawaf ni adalah firman Allah Ta'ala, dan hendaklah kamu bertawaf di bait al-atiq. Maksudnya al-bait al-qadim. Itulah Mekah, Kaabah tu. Wa amma tawaful qudum fa sunnatun. Adapun tawaf qudum maka hukum dia sunat. Wa sayatil kalam ala syurut sihhati tawaf, dan akan datang perbicaraan syarat-syarat sah tawaf. Dan yang keempat, summa sa'yu, fardu yang keempat sa'i. Sa'i. Apa maksud sa'i? Dia kata
wa aslu sa'yi al-isra'. Asal makna sa'i itu adalah al-isra'. Kita kata apa ni cepat ataupun bersegera. Itu asal maksud dia lah. Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Cerita pasal ashabul qaryah dalam surah Yasin. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala hantar 2 orang Rasul pada satu perkampungan. Disebut dalam tafsir, dikatakan qaryah tersebut di Antakya, Turki lah. Allah Ta'ala hantar 2 orang Rasul, kemudian kedua-dua Rasul itu didustakan, kemudian Allah Ta'ala tambah kuatkan mereka dengan Rasul yang ketiga. Id arsalna ilaihi wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi bagi perumpamaan kisah ashabul qaryah. Ketika mana Allah Ta'ala kata, ketika mana kami menghantar 2 orang Rasul, fakadzabuhuma, lalu ahli penduduk kampung tersebut mendustakan kedua-dua orang Rasul tu. Fa'azzazna bisalisin, lalu kami kuatkan kedua-duanya dengan Rasul yang ketiga. Fa'azzazna bisalisin, lepas tu ketiga-tiga Rasul ni kata, faqalu inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah utusan Allah Ta'ala kepada kamu. Lepas tu didustakan juga, sehingga kan diancam oleh penduduk kampung tersebut untuk rejam mereka. Jadi bila berita tu sampai kepada seorang lelaki lah, seorang lelaki yang duduk di hujung kota. Lepas tu apa ayat dia? Salah saya Muhammad. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun, datang seorang lelaki dari hujung kota, yas'a, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat lah. Tu nak kata maksud as-sa'yu tu, dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat. Bila dia dengar berita, mereka tu nak apa-apakan, penduduk kampung nak mengapa-apakan ketiga-tiga Rasul tu. Tapi dekat sini bukan maksud al-Isra' tu. Kat sini bukan nak maksud al-Isra' tu. Yang dimaksudkan di sini adalah mutlaqul masyi, semata-mata berjalan. Wal muradu bihi huna, yang dikehendaki dengan sa'i di sini, dalam bab haji di sini, adalah semata-mata berjalan. Iaitu berjalan satu masafah, satu kadar perjalanan, iaitu daripada Safa dan juga Marwah. Kata syarah, ay qat'ul masafah baina Safa wal Marwah. Ini bahasa Arab lah, dia sebut qat'u. Kalau kita nak terjemah bahasa kita kata putus, memotong. Tapi dalam bahasa Arab, kalau kita dah melalui satu jalan, kan, seolah-olah kita dah potong jalan tu daripada diri kita. Dia dah tinggal kat belakang, dan ni kita dah pergi ke depan. Contohnya, nak lintas jalan pun boleh juga sebut macam tu. Sa'aqta'u tariq. Nintazir huna sa'aqta'u tariq. Kita tunggu sini, aku nak lintas. Ataupun kita dah berjalan jauh, bos kita suruh suruh balik contohnya. Jadi anak daripada Selangor pergi ke Kedah, tak sampai Kedah lagi, sampai Penang. Bos telefon kata tak jadi lah, patah balik. COVID. PKPD. Dia suruh balik. Jadi anak pun sebut qata' tu masafat ba'idah. Maksudnya anak dah berjalan satu perjalanan yang panjang dah. Banyak dah kilometer lepas nak sampai tu, dekat dah. Tapi orang Arab guna perkataan macam tu lah, qata'. Jadi maksud sini dia berjalan jarak di antara Safa dan juga Marwah. Maksudnya dia berjalan daripada Safa dan Marwah. Syarat dia nanti dia akan sebut, wa sayatil kalam ala syuruti sihhatihi. Akan datang pembicaraan syarat sahnya. Yang kelima, wal halqu awit taksir, iaitu bercukur ataupun bergunting.
li hadis Ibnu Umar, kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, halaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa halaqa ta'ifatun min ashabihi wa qassara ba'dhum. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercukur dan satu kumpulan, satu jemaah daripada sahabat-sahabat Nabi pun bercukur ikut Nabi, dan sebahagian daripada mereka bergunting. Cuma dari sudut afdal bagi laki-laki adalah bercukur. Jadi ambillah peluang tu, tambah-tambah. Haji ni bukan haji umrah bukan kita boleh buat selalu. Kecuali umrah, ada orang-orang kaya kan duk buat umrah banyak kali, itu lainlah. Jadi kita ambil yang afdal sekali. Sebab setengah orang dia malu. Sayang rambut. Sayang sangat rambut sampai tak mau tambah lagi orang muda lah. Orang muda lagi kita pun. Tapi biasanya orang muda duk lepok dengan kawan-kawan apa semua kan. Dan depa takut kawan-kawan depa ejek depa. Duk kata kat depa. Dulu ada teringat ada sahabat ni, depa nak balik daripada Sudan, 4-5 orang juga. Jadi depa akan Sayyidina Muhammad akan transit di Jeddah. Jadi depa minta untuk buat umrah. Jadi lepas dapat kan buat visa umrah. Jadi boleh keluar untuk buat umrah ada masa 3 hari tu. Jadi pakat antara soalan yang kerap duk tanya, pada tahu dah pasal cukur rambut. Duk tanya sunat kan. Duk tanya hak tu. Tahu dah sebenarnya sunat, tapi tak tahu sebab duk sayang nak cukur rambut tu. Sunat kan, tak cukur tak apa kan. Cuma kita bagi tahu afdalnya cukur lah. Jangan sebab kita tinggalkan tu sebab takut kawan-kawan nak cakap. Bukan mereka nak cakap sejam kan. 5 minit lepas tu kan, bukan nak mereka nak boleh kata lama kan. Dia fikir-fikir lah. Jadi hidup ikut mulut orang. Baik. Jadi kita ambil yang paling afdal. Yang paling afdal iaitu kita bercukur. Sekurang-kurang dia, tadi kita kata paling afdal lah macam basuh sapu kepala, berwuduk, sekurang-kurang kita sebahagian. Selai pun dah memadai dah. Tapi afdalnya kita sapu semua. Jadi sini sekurang-kurang cukur izalatu salasi sya'arat, iaitu menghilangkan 3 helai rambut, min sya'ri ra'si, daripada rambut di kepala dia, atau izalatu juz'in min salasi sya'arat, ataupun menghilangkan sebahagian daripada 3 helai rambut. 3 helai rambut tu dia hilangkan sebahagian. Lagi sehelai ni dia potong sebahagian, sehelai ni dia potong sebahagian, sehelai lagi dia potong sebahagian. Jadi dia telah menghilangkan sebahagian daripada 3 helai rambut, satu juzuk daripada 3 helai rambut. Sama ada dia hilangkan tu dengan cara halqan, dia cukur, natfan, dia tarik, cabut, ataupun qasan, dia gunting, ataupun ihraqan, dia bakar. Boleh juga. Ikut dah dia nak buat macam mana, dia nak bakar ke, dia nak bubuh selotip ke, lepas tu tarik kuat-kuat kan. Ikut dan dah dia. Yang penting ada tiga helai tu. Wa yakfi huna asy-sya'rul kharij an haddi ra'si bi khilafi fil wudu. Baik, kalau dalam masalah wudu, syarat kita nak sapu kepala, mestilah kalau kita nak sapu kepala ataupun sapu rambut yang ada di atas kepala, mestilah rambut tersebut berada di dalam kawasan kepala. Kalau rambut dia panjang dan keluar daripada had kepala, dan dia sapu rambut yang berada di luar had kepala tu, hukum dia tidak sah basuhan sapuan tersebut. Tak sah sapuan, jadi tak sahlah dia punya wuduk, tak sahlah dia punya solat. Itu dalam masalah wuduk. Tapi dalam masalah
masalah cukur ni, cukur rambut ni, tak syarat pun rambut yang kita nak hilangkan tu, yang kita nak gunting ataupun kita nak cukur tu, rambut yang berada di dalam had kepala. Katalah rambut dia panjang, sampai ke belakang, sampai ke bahu. Jadi rambut yang ada di hujung tu, yang kena bahu tu, dia gunting kat situ tiga helai, pun dah memada dah dalam bab haji ni. Okey. Wal afdalu fi rajuli al-halqu wa fil mar'ati at-taksir. Jadi afdalnya bagi laki-laki dia cukur, dan bagi perempuan dia gunting. Wa minal arkani aidan, dan daripada rukun-rukun juga yang tidak disebut oleh musannif adalah tartibu mu'zamil arkan, iaitu tertib pada kebanyakan rukun. Idh la budda min taqdimil ihram. Kenapa dia kata tertib pada kebanyakan rukun, dia tak kata tertib sahaja? Sebab ada rukun-rukun yang boleh dikedepankan. Contohnya macam Ana sebut tadi, sa'i. Jadi sa'i dia boleh kedepankan. Kita boleh dahulukan sa'i daripada tawaf rukun. Dan boleh juga dia nak takhirkan. Jadi dia boleh pilih. Jadi sebahagian rukun memang dia perlu didahulukan, sebahagian rukun tidak. Kata syarah, idh la budda min taqdimil ihram ala baqiyatil arkan. Kerana tidak daripada mendahulukan ihram, iaitu niat masuk dalam ibadat haji itu, mendahulukan atas kesemua rukun-rukun yang lain. Ihram mesti nombor satu. Lepas tu wala budda min taqdimil wukuf bi Arafah. Dan tidak juga daripada mendahulukan wukuf di Arafah ala ma ba'dahu illam yuqaddimis sa'ya. Dan tidak juga dia takdimkan wukuf di Arafah ke atas fardu-fardu yang lain, termasuk sa'i lah, sekiranya dia tidak mendahulukan sa'i ba'da tawafil qudum, selepas tawaf qudum. Jadi dia boleh tak buat sa'i dulu sebelum wukuf di Arafah? Jawabnya boleh jika sa'i dibuat selepas tawaf qudum. Tapi kalau sa'i tak dibuat selepas tawaf qudum, maka sa'i mestilah dibuat selepas wukuf di Arafah. Lepas tu kata syarih lagi, wala tartiba bainal halqi wat tawaf, dan tidak ada tertib di antara bercukur dan juga tawaf. Jadi kalau dia nak bercukur dulu, tak ada masalah juga. Nak tawaf dulu pun boleh juga. Boleh pilih. Tapi mana yang mustahab? Lakin yustahabu takdimul halqi alaih. Tapi disunatkan kita takdimkan bercukur ke atas tawaf. Maksudnya bercukur dulu barulah tawaf. Wa yajibu tartibu baina tawafil ifadah was sa'yi illam yuqaddimis sa'ya ba'da tawafil qudum. Dan wajib tertib di antara tawaf ifadah, tawaf fardu dan juga sa'i, sekiranya dia tidak mendahulukan sa'i selepas tawaf qudum. Maksudnya kalau dia tak buat sa'i selepas tawaf qudum, dia nak buat nanti selepas wukuf di Arafah, mestilah sa'i itu dibuat selepas tawaf ifadah. Dia faham kan? Jadi tertib ni wajib pada sebahagian rukun, bukan pada semua rukun. Adapun fardu umrah kalau kita tengok dalam kitab sebut tertib saja. Dia tidak sebut tertib pada kebanyakan rukun, tapi tertib saja, sebab ibadat umrah memang kena ikut tertib. Dia niat di miqat, lepas tu masuk Mekah, dia akan tawaf rukun umrah. Lepas tu dia akan sa'i, lepas tu dia akan bercukur. Settle ibadat tawaf. Sat je. Tawaf sat je. Boleh jadi 3 jam pun tak sampai. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Tengok keadaan orang ramai tak ramai. Lepas tu tengok tempat juga. Dia tawaf tu kat mana. Sama ada dia tawaf dekat
dekat dengan Kaabah ataupun dia tawaf dekat bahagian tepi tu, hak besar tu, hak bulatan besar tu, yang jauh daripada Kaabah. Jadi semua tu membabitkan masa lah. Kalau dekat dengan Kaabah, dekat cepat sikit habis. Lepas tu sa'i pula tengok juga ramai ke tak ramai. Jadi kalau ramai, perjalanan tu akan jadi perlahan dan akan ambil masa yang banyak. Tapi 3 jam boleh habis. Wajibatul hajj. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti pada wajibatul hajj. Kita berhenti situ dulu, nanti kita sambung balik rasanya. Wajibatul hajj ni kalau kita ambil panjang juga. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.